Hai'ah sunat yang ke-18, sunat hai'ah duduk istirahah. Apa makna duduk istirahah ni? Sesudah sujud yang kedua pada rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Dia panggil duduk istirahah ni, iaitulah duduk sekejap sebelum kita bangkit ke rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat. Ini duduk istirahat ni dia ada rakaat yang pertama dengan yang ketiga saja. Rakaat yang kedua tak ada istirahat, dia ada tahiyat awal kan. Mana dalil? Dalil dia daripada Malik bin Huwairith Al-Laythi radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witri min salatihi lam yanhad hatta yastawi jalisan. Rawahul Bukhari. Malik bin Huwairith ni rawi hadis sallu kama ra'aitumuni usalli mengatakan bahawa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Dia tengok Nabi salat, maka baginda apabila berada pada rakaat yang ganjil, bukan witir di sini mana salat witir lah, rakaat witir itu mana ganjil, yang pertama dan yang ketiga itu mana witir. Dalam sembahyangnya ia tidak bangkit sesudah mengerjakan sujud yang kedua, melainkan sehingga ia duduk beristirahat dahulu. Duduk istirahat ni sekejap ya, duduk sekejap, orang panggil betul orak dia tu, lepas tu bangun balik. Hadis ini menjadi dalil bahawa duduk istirahat sesudah mengerjakan sujud yang kedua pada rakaat yang pertama dan yang ketiga dan sebelum bangkit untuk berdiri semula adalah dituntut oleh syarak, hukumnya juga sunat. Duduk istirahat maksudnya duduk sebentar untuk bangkit meneruskan sembahyang dengan cara yang betul dan teratur. Jadi adalah perbincangan ulama dalam hadis ni. Jadi tidak jadi masalah kalau kita duduk sekejap ataupun kita terus bangun. Yang ke-19, duduk iftirash. Apa dia iftirash? Ketika membaca tahiyat awal. Kan kita duduk waktu duduk ni ada berapa kategori duduk? Dua. Satu dia panggil duduk iftirash, macam kita duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, itu dia panggil iftirash. Yang kedua dia panggil duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tahiyat akhir, duduk atas punggung. Warik tu mana warak tu mana punggung. Hadis yang ke-119 An Abi Humaid As-Sa'idi. Tanda Abu Humaid As-Sa'idi ini salah seorang daripada rawi hadis sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi selain daripada Malik ibn Huwairith. Qal ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Artinya apabila Nabi duduk pada rakaat yang kedua untuk membaca tahiyat awal, ia duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ingatlah, kita duduk kaki kiri kita gini, kaki kanan kena angkat. Kalau boleh ke orang yang tak sakit kaki, tak ada gout, tak ada apa ni, angkat kaki kanan tu biar berlipat lah, lipat gitu. Orang sakit itu di bawah, dia duduk di bawah akta darurat kan. Orang tak sakit biar sempurna kita punya solat kita ni tak sakit lagi dah buat macam tu dah, lepas tu nak betul balik jadi sakit sebab dah tak jadi, dia tak biasa dah kaki itu dilipat macam tu. Kalau sakit sikit pun masih ada kuasa untuk menahan dia, untuk sabar, buat dulu. Saya tengok banyak orang-orang muda-muda pun dia main mudah-mudah ya, walaupun tak sakit apa tapi tak buat dah, kaki tu berlipat ke belakang waktu duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud lah, kaki kita kena angkat, duduk atas kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan diangkat. Hadis Bukhari. Duduk di atas kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan dinamakan duduk iftirash. Hadis ini menjadi dalil bahawa duduk iftirash semasa membaca tahiyat awal adalah dituntut oleh syarak. Menurut huraian ulama, hukumnya sunat. Sunat juga melakukan demikian semasa duduk antara dua sujud dan ketika duduk istirahat sesudah bangkit daripada sujud yang kedua. Jadi sebab apa waktu duduk tahiyat awal, waktu duduk antara dua sujud ni kita sunat duduk iftirash? Sebab duduk iftirash ni mudah nak bangkit semula. Kalau duduk tawarruk tu, sengging duduk atas punggung tu, payah nak bangun tak? Payah. Kalau kena besar-besar sikit body tubuh tu, nak angkat balik tu bukan main senang tak. Dia punya hidrolik tak apa kuat dah tu. Jadi masalah. Ini hikmah.
Duduk dalam solat pun ada strategi dia, ada hikmah dia. Bila kita belajar, kita nampak, Masya Allah. Ini di antara sebab-sebab. Sunat yang ke-20, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan ketika bangkit daripada tahiyat awal. Tanda situ. Inilah tempat yang keempat. Tempat yang keempat, kita disunatkan mengangkat tangan waktu takbir dalam salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'dal julus, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika ia bangkit daripada rakaat yang kedua sesudah duduk, yakni membaca tahiyat awal. Takbir jelas. Mengenai hadis ini Bukhari Muslim, mengenai mengangkat kedua tangan diterangkan seperti berikut. Angkat tangan pula mari mana? Dalam hadis lain pula, iaitu hadis Ibnu Umar, kana iza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a zalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Artinya Ibnu Umar, nama dia Abdullah, biasanya apabila ia bangkit daripada rakaat yang kedua sesudah duduk membaca tahiyat awal, ia mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Ibnu Umar menghubungkan amalannya yang demikian kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia tengok Nabi buat. Kedua-dua keterangan ini menjadi dalil bahawa bertakbir sambil mengangkat tangan ketika bangkit daripada tahiyat awal adalah dituntut oleh syarak. Jadi hukumnya sunat. Yang ke-21, duduk tawarruk. Baca baik, tawarruk. Jangan tukar pula dengan bank. Dengan bank, tawarruk dengan qaf. Ada kan tawarruk, kalau pergi ke bank Arab tu dia panggil sistem tawarruk. Oi, ni duduk solat ni. La. Jangan belajar solat pergi ke bank, lain istilah. Hak tu dengan qaf, tawarruk, waraqah. Mana orang nak ke kertas, nak ke duit, macam mana nak buat, itu pergi ke bank. Tawarruk di sini dengan mana duduk atas punggung. Duduk atas punggung, kemudian kaki kiri masuk bawah kaki kanan diangkat. Dalilnya hadis Abi Humaid As-Sa'idi tadi, qal ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi ar-rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, rawahul Bukhari. Jadi Abu Humaid kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia duduk pada rakaat akhir untuk membaca tahiyat akhir, ia melepaskan kaki kirinya di bawah kaki kanannya serta menegakkan kaki kanannya, dan ia duduk dengan meletakkan punggungnya di atas lantai. Itu dia panggil duduk tawarruk. Tawarruk itu maknanya duduk atas punggung, bahasa Arab tu. Jadi di sini adalah perbincangan apakah tahiyat akhir ini maksud dianya duduk tahiyat akhir ataupun duduk dia dalam solat yang ada dua tahiyat. Pasal itulah kita tengok sebahagian daripada masyarakat bila tahiyat awal yang solat ada satu tahiyat, dia duduk sama je, dia tak duduk tawarruk. Sebab ada hadis yang menyebut tentang isu ni, iaitulah apabila solat tu dua tahiyat baru dia duduk akhir. Wallahu a'lam, itu di antara benda-benda yang khilaf di kalangan masyarakat. Jadi kalau orang nak duduk tawarruk walaupun dalam solat sunat yang 2 rakaat, itu hak dia, kerana ada pandangan ulama sedemikian mengatakan tawarruk itu untuk tasyahud akhir, untuk tasyahud al-akhir. Jadi ada mengatakan asalkan dia tasyahud tasyahud yang bawa kepada salam, maka dia duduklah. Itu. Ini termasuk benda-benda yang khilaf yang boleh kita ambil keluasannya, jangan disempitkan dan jangan mudah nak buat kata-kata yang tidak baik kepada kawan. Yang ke-22, memberi isyarat dengan jari telunjuk semasa menyebut illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk isyarat gini. Isyarat. Mana dalil? Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi isbi'ihi as-sababah, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia duduk untuk membaca tahiyat, ia meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri.
Tangan kanan kiri atas lutut kiri, tangan kanan di atas lutut kanan, dan ia menggenggam 4 jari tangan kanannya kecuali jari telunjuk seperti alamat hitungan 53. Jadi kita ni buat gini, pegang 4 jari gini, telunjuk yang tak angkat lebih, serta ia memberi isyarat dengan jari telunjuk. Isyarat dia yang satu telunjuknya. Tengok dia punya nota 1, 3, 4. Menggenggam 4 jari kecuali jari telunjuk mana 53. Menurut istilah orang Arab pada zaman itu semasa mereka menghitung. Tetapi cara demikian dalam tahiyat bermakna satu, iaitulah keesaan Allah Ta'ala sebagaimana diisyaratkan jangan jari telunjuk. Ada budak-budak ngaji sekolah kecil ni, dia kata ada dah dalil satu Malaysia ni dalam tahiyat katanya. Kata dak tu itu dipanggil isyarat tauhid kepada Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Ada juga riwayat gitu. Dalam satu riwayat Imam Muslim juga disebutkan dan baginda menggenggam jari-jari tangannya semua, genggam belakang, kecuali jari telunjuk serta beri isyarat dengan jari telunjuk yang mengini ibu jari. Jadi ada gitu, duduk gini, ada yang duduk macam ni. Pegang sini. Hadis ini menerangkan cara meletakkan tangan semasa duduk membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan juga menjadi dalil bahawa menggenggam 4 jari kanan kecuali telunjuk serta memberi isyarat dengan jari telunjuk adalah dituntut oleh syarak dan hukumnya sunat. Masa mengangkat jari telunjuk untuk beri isyarat ialah ketika menyebut illallah. Duduk gini, asyhadu an la ilaha illallah, baru naik. Pasal itu dia panggil isyarat. Isyarat yang diucapkan dalam tahiyat tujuannya ialah untuk menegaskan tauhid, keesaan Allah Ta'ala, bukan sahaja dengan i'tiqad, kepercayaan yang terpendam dalam hati, tetapi juga dengan isyarat anggota dan pengakuan lidah. Sunat juga merenung pada jari telunjuk semasa berisyarat dan membiarkannya terangkat sehingga selesai bacaan dan bangkit daripada tahiyat awal atau sehingga memberi salam daripada tahiyat akhir. Jadi tempoh dia duduk begini ni sampai ke sudah. Timbul satu lagi isu, saya rasa jemaah nak tanya. Kau tak mau tanya? Nak tanya masalah apa? Masalah ada orang bergerak jari. Memang soalan ni akan timbul. Pertama sekali kalau orang pergi ke Mekah, ada dia ada gini, ada gerak atas bawah, ada yang pusing. Jadi ada sebahagian hadis yang menyebut tentang waharraka, dia gerakkan jari itu. Hadis ini dibahas panjang oleh para ulama. Yang pentingnya ada ulama yang tidak menerima kerana hadis-hadis yang lain yang banyak tak sebut gerak, dia sebut isyarat je. Ada sebahagian hadis yang menyebut Nabi kita menggerak. Jadi di antara ulama yang menerima gerakan jari ini iaitulah ulama mazhab Maliki. Waktu tu kalau kita tengok orang-orang mari daripada Morocco, Algeria, Tunisia tu, memang dia gerak semua dia. Dia semaya pun dia tak akak, tak ada sini tangan dia, duduk bawah. Lepas tu waktu tahiyat dia bergerak. Jadi kalau kita duduk gerak tu jangan duduk marah lah. Ada setengah orang ni ikut gegai, dia kata masa nak patah tangan dia. Lah kisah tak kita. Imam yang besar menerima hadis tersebut, tiba-tiba kita memperlimai, tak payah. Tak payah kita duk perli. Kalau kita nak terima riwayat itu pakai, kalau kita tak nak terima tak payah. Cuma nasihat sayanya, kalaulah dalam masyarakat kita tu tak ada seorang pun buat, tiba-tiba kita duk pusing seorang dalam masjid yang menimbulkan perhatian yang serius ataupun menjadi orang mengumpat kepada kita, saya kata tinggalkanlah. Walaupun kita menerima hadis itu, tapi kita meninggalkan mimbabi ta'lifil qulub, kerana nak jinakkan hati orang supaya tidak kelahi dengan kita. Saya nak mempertahankan sunnah, angkat tangan gini pun sunnah dah. Kenapa kita nak cari yang berbeza sangat? Jadi nasihatlah kita kepada masyarakat, kalau kita nak buat seorang-seorang waktu tahajud di rumah kita, kita buat. Nak gerak sampai serah pun lah. Tapi waktu di depan orang yang menimbulkan masalah kepada masyarakat ataupun menjadi perbalahan, jadi tak perlu kita. Kalau nak juga kita bawa kawan-kawan kita tu, kita pergi belajar, minta huraian, ustaz saya nak dengar hadis tentang gerak jari, apakah hukumnya, bincang secara ilmiah, secara akademik, jangan bincang secara perli-perli, tak mau. Ni ada orang perli ni,
Saya tengok ada ustaz tu, dia kata, aku kalau tengok orang ugok ni aku rasa nak patahkan jari dia. Ilis patah. Ada hadis ni riwayat sedemikian. Dalam buku sahabat saya Dr. Zaharuddin, dalam kitab Formula Salat Sempurna. Dia bawa hadis-hadis dan dia bahas sikit situ. Jadi kita pun dah bahas panjang dah. Saya ingat dalam kitab Muniatul Musalli dulu kita dah bahas riwayat-riwayat yang ada di sini. Jadi saya mengatakan ada ulama, khususnya ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama semasa, yang mengatakan hadis itu diterima. Kemudian mereka nak amal, kita kata beri persilakan. Tapi bagi kita yang rasa hadis itu tidak kuat karena bercanggah dengan hadis-hadis lain yang tidak menyebut, kita mengatakan kita tak mahu buat, tidak menjadi masalah. Yang masalahnya kalau kita duduk kelahi dalam masalah tu. Jelaslah kita punya manhaj, kita manhaj tak mahu orang kelahi dalam perkara-perkara yang far'iyat, dalam perkara cabang begini. Tetapi dalam perkara usul, kalau memang benda tu salah, baru kita mengatakan kita terpaksa kena mempertahankan al-haqqu yuqalu, yang benar itu mesti diperkatakan. Tapi kalau benda itu masih dalam khilaf, benda-benda khilaf pula, khilaf far'i, sah tak sah salat, bukan sah tak sah salat, masalahnya afdal ke tidak bergerak, kalau tak angkat langsung pun tak apa, duduk diam gitu, tak batal salat. Jadi janganlah kita membesarkan benda-benda, tapi ilmu kena tahu. Bila kita tengok orang, oh ini orang mazhab Maliki boleh terima, jadi jangan duduk suka-suka lah. Jemaah haji tu macam tu lah. Saya, pengalaman saya duduk di Mekah, bila orang mari tanya, ustaz ada benda pelik lah. Apa peliknya? Dia nak tanya tu dia suka dulu. Ada orang duduk main gini tengah solat, itu bukan main, tu kata dia solat mau main-main macam mana. Macam-macam cerita jemaah. Allahu Akbar. Itu sebab itulah pandangan saya ajar kepada masyarakat ini, kepelbagaian mazhab itu penting. Baru dia terbuka minda, oh orang ni macam ni. Kalau solat tak duduk di sini, tangan tak duduk di sini, waktu solat, waktu qiyam, tu mazhab apa? Kita tengok muka dia pula. Kalau muka Ahlus Sunnah mari daripada Morocco jelas, kita kata ini mazhab Maliki. Kalau muka Iran, itu mazhab Syiah. Kalau kita pergi ke negeri Arab yang jubah dia tak ada ni, kola ni, yang lengan dia besar tu, itu orang apa ni, Oman, itu dia panggil mazhab Ibadi. Ibadi pun tak juga. Termasuk dalam mazhab Khawarij dia panggil Ibadi. Panjanglah cerita, sekurang-kurangnya kita boleh kenal orang. Jadi kita nak tahu macam mana. Payah juga tak? Nak kena belajar mazhab geografi ni payah juga. Ni muka ni Maghribi ke Iran? Payah kita nak kenal tak? Sukar. Payah. Tahu-tahu saya pergi di Mesir. Bila nak bagi salam, sahabat-sahabat kata biar aku bagi salam, mu tunggu belakang. Sebab kita tak boleh nak cam muka Islam dengan orang bukan Islam. Arab belaka, hidup panjang belaka. Ini mana satu? Dia kata ni muka Kristian. Jadi pobok Qibti. Ini payah. Tapi kalau kita di Malaysia, kita boleh kenal lah, ni muka bukan Melayu ni. Kalau tak bagi salam, coli dia bagi salam dulu tak? Sebab kita betul ada, dia panggil kaum, kebanyakan majoriti kaum ni, ini mazhab ni Hindu, ini mazhab Buddha ini. Jadi kita tahu dia punya muka. Baiklah, kita bincang seterusnya. Yang ke-23, membaca doa dalam tahiyat akhir. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tashahhuda thumma qala fi akhirih thumma litakhtar minal mas'alati ma tasha. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan mereka bacaan tahiyat. Kemudian baginda bersabda pada akhirnya, tahiyat kita dah baca dah, belajar dah dalam rukun solat tu. Ingat tidak? Dalam rukun dulu kita dah baca tahiyat. Cuma tahiyat tu ada dua, awal dengan akhir. Yang awal dalam sunat ab'ad, tahiyat yang satu, ataupun yang terakhir yang sebelum salam, itu tahiyat yang rukun kan. Jadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar mereka bacaan tahiyat. Kemudian baginda bersabda pada akhirnya, selepas baca tahiyat itu, hendaklah engkau memilih mana-mana doa yang engkau sukai dan berdoalah dengan doa pilihanmu. Jadi saya kata doa pilihan kita di sini yang terbaik, iaitulah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis-hadis yang akan datang ini. Dalam hadis-hadis yang lain yang akan diterangkan di bawah ini, dapat dipaham bahawa tempat membaca doa tersebut ialah dalam tahiyat akhir sebelum memberi salam. Jadi mana bagus kita doa dalam solat atau doa di luar solat? Dalam solat. Jadi sebab itulah kita kena belajar doa-doa ini sebelum kita beri salam. Dalam solat itu kita masih lagi berhubung terus dengan Allah Azza wa Jalla. Menurut huraian ulama, bahawa selepas membaca tahiyat akhir dan membaca selawat,
disunatkan berdoa untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Tetapi yang afdalnya ialah lafaz doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada syak lagi, tak ada ragu lagi. Doa yang sabit, yang maksur, itulah yang terbaik. Di antaranya doa yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akhir ma yaqulu baina at-tashahhud wa at-taslim. Tengok terjemahan dia. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, bahawa bacaan akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dibaca di antara tahiyat dengan salam ialah, ikut, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ini menarik ni. Nabi kita ajar doa ni yang dia baca di akhir solat dia. Berapa Nabi kita minta ghafirli ma qaddamtu, maafkanlah dosa yang aku yang dahulu-dahulu, wa ma akhartu yang kemudian, wa ma asrartu yang aku rahsiakan, wa ma a'lantu yang aku istiharkan, zahirkan, wa ma asraftu yang aku melakukan dosa dalam keadaan melampau-lampau, mana lebih sangat, wa ma anta alamu bihi minni, dan juga segala dosa yang engkau lebih tahu, aku tak ingat dah dosa tu. Antal muqaddimu, engkau yang mendahulukan siapa yang nak, antal muakhir, engkau menangguhkan siapa dia meletak di belakang siapa yang engkau nak, la ilaha illa anta. Jadi doa ni lengkap. Cuma ulama mengatakan Nabi boleh ringkas lagi ni, boleh direngkaskan lagi doa ni dengan kata-kata Allahumma ghafir li zambi kullahu, ya Allah hapuskan dosa aku semua sekali, sesama masalah. Tapi kenapa Nabi detailkan? Detail di tempat yang boleh direngkaskan. Tengok tanda situ. Sebab Nabi nak suruh kita ingat, ighfir li ma qaddamtu, ya Allah, maaflah dosa-dosa aku yang lepas-lepas. Bila sebut lepas, kita tengoklah dulu tak? Waktu dulu semaya cukup atau tak cukup? Tengok keadaan. Nah, tutup aurat molek ke tak? Tak apa-apa nak lekat. Nah, pergi masjid tutup, pergi pasar malam jambul kan? Ni baru je ni. Tuduh jambul ni ke mana? Jadi bila kita kata benda ni, kita akan rewind balik depan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dulu gini-gini. Jadi waktu itulah kita ingat. Wa ma akhartu, dan aku apa yang aku nak lambat, apa ni akhartu, yang aku kemudiankan. Wa ma asrartu, yang aku rahsia, orang tak ada siapa tahu, kita je tahu. Ada tak dosa orang tak tahu? Jadi Nabi kita detailkan di tempat yang dia boleh ringkas. Kata ulama hadis, ini mengandungi hikmah yang besar. Nabi kita nak suruh ia tazakkar, nak suruh kita tengok balik, kita rewind balik, kita ulang tayang balik dalam kepala kita dosa-dosa kita yang lepas. Barulah kita akan mudah menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, apa yang aku tak buat dulu sebelum kita berubah jadi orang yang saleh, yang salihah ni. Tak usah cerita dengan orang lah. Waktu kita, pasal itulah Nabi buat ayat lafaz dia ni tak jadi masalah. Kalau suami baca pun isteri boleh aminkan. Tapi kalau kita nak detail lagi, itu tak boleh. Itu kena asingkan. Suami bilik lain, isteri bilik lain. Nanti suami dia kata, ya Allah, aku dulu gini. Isteri duduk dengar, lakar kata, wah ni nasib baiklah kahwin dah. Kalau tidak tobat tak jadi kahwin. Jahat sangat rupanya mu. Jadi Allah Ta'ala tak dedahkan rahsia kita. Benda yang Tuhan sembunyi jangan dibongkar, jangan dibuka rahsia. Ni ada setengah orang ni ni nak tunjuk dia kuat sangat. Ya, Ustaz, saya dulu gini. Saya kata saya tak nak dengar. Itu awak dengan Tuhan, cukuplah. Yang saya naknya minta bimbingan untuk masa depan. Apa saya nak buat? Dulu saya lara, leka, lalai. Cukup memadai setakat tu. Kita fahamlah tu. Maknanya dia lara dulu. Tapi hari ni dia nak berubah, nak jadi orang baik. Apa yang kita nak programkan dia. Itu kita patut kita bincangkan. Allahu Akbar.
Baca doa-doa Nabi ni memang sangat-sangat menarik. Bagi saya lah satu ketinggalan zaman bagi orang yang hari ni duk jual doa-doa yang tak masuk daripada Nabi SAW, baca-baca yang tidak waris daripada Nabi, seolah-olah kita rasa kita lebih hebat. Ada seorang sahabat saya, dia buat kajian tentang satu tarekat. Tarekat ni dia kuat sangat, dia jaga dia punya selawat dia. Selawat dia mengatasi 60 kali Quran. Satu selawat tu lebih pada 60 kali baca Quran. Kemudian dia pergi pula jumpa Nabi secara jaga, bukan mimpi, ke Madinah. Nabi kita upgrade sampai 6000 kali Quran. Jadi ada orang tanya Syekh dia kata, Syekh, kenapa Nabi tak ajar kepada sahabat-sahabat dia doa ni, ajar kepada engkau je? Dia kata sahabat pun tak tertanggung dengan doa, dengan selawat dia ni, dia boleh tanggung. Kata hebat betul awak ni. Jadi ini masalah kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah kempen tu terlalu kuat yang menyebabkan kita jadi lemah di hadapan. Ya, cukuplah dengan apa yang Nabi kita ajar ni. Semuanya, kalau orang kata itu bersanad, ini semuanya sanad belaka ni, daripada Bukhari kepada imam-imam, kepada Abu Hurairah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak sanad lagi? Semua doa yang saya ajar kepada tuan-tuan ni tak ada, semuanya doa maksur, doa bersanad dia panggil. Ijazah belaka dah. Allahu Akbar. Sunat juga berdoa memohon perlindungan Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Ini hadis ini kita kena baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minas tasyahhudil akhir falyata'awwaz billahi min arba'. Tengok terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu selesai daripada membaca tahiyat akhir, hendaklah dia memohon perlindungan Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, daripada azab, Allahumma inni min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, dan daripada fitnah, bala, bencana, ujian yang dihadapi semasa hidup dan semasa mati, dan juga daripada angkara dajjal. Mana lafaz doa tersebut? Ikut ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Ada riwayat lain, wa syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung padamu daripada azab kubur dan daripada azab neraka, daripada fitnah bala, ujian hidup dan ujian mati, dan juga daripada angkara dajjal. Jadi ini doa yang diriwayat oleh Imam Muslim. Doa Allahumma fil lima qaddam tadi diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau kita takut ke dajjal, kita baca doa ni di akhir solat kita sentiasa. Bahkan sebahagian daripada ulama hadis mengatakan wajib baca doa ni. Mazhab Zahiri kata wajib, mazhab kita mengatakan sunat ya bacaan ni, tidak wajib. Tapi sampai peringkat menunjukkan bahawa Nabi kita komitmen baca doa ni, sampai peringkat ada ulama mengatakan wajib baca doa ni, macam baca tahiyat juga. Ni tidak kita ni, oi duduk saya bahas sana sini, dajjal nak keluar dah ni, mana bukti? Ada banyak dah dalam Quran hilang dia punya surah Al-Kahfi hilang. Dia ingat ke surah Al-Kahfi itu boleh hilang gitu saja? Mana dajjal tu mari sapu surah Al-Kahfi itu, dia sendiri baca tak? Ni masalahnya. Banyaklah kita suka benda-benda yang pelik-pelik yang pelik suka selalu. Kalau yang tak pelik payah nak cerita. Saya berasa nak ngajar benda pelik pula baru ramai pakat mari dak. Disunatkan juga membaca doa yang diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Tengok terjemahan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta dengan Nabi bahawa ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya satu doa untuk saya berdoa dengannya dalam solatku. Allahu Akbar, mulianya. Abu Bakar minta dengan Nabi, dapat juga kepada kita. Kau tak dapat? Dapatlah, jangan kata doa Abu Bakar tu kita tak, siapa dia kata macam tu tak. Kita doa sekali juga kita dapat. Alhamdulillah.
Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengajarnya dengan baca doa ini. Ikut baca doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahu akbar. Tengok, ni doa ni di akhir solat baca ni. Nabi kita ajar, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berlaku zalim pada diriku sendiri dengan berbagai-bagai kezaliman. Ada riwayat lain zulman kabira. Di dalam riwayat ni zulman katsira, zalim yang banyak. Ada juga zulman kabira dengan kezaliman yang besar, yang banyak dosa. Dan sebenarnya tiadalah siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau sahaja. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosaku dengan pengampunan yang meliputi dan yang tidak ada taranya, sesuai dengan sifat-sifat-Mu yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun, dan limpahkanlah rahmat kepadaku, sesungguhnya Engkaulah sahaja yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi menurut ulama, doa ini juga sunat dibaca di dalam tahiyat akhir sebelum memberi salam, bersama-sama dengan doa yang disebutkan pada hadis yang ke-125 dan 126 yang lalu, serta diakhiri dengan doa yang juga pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ini doa minta Allah Taala sabatkan hati kita supaya tidak goyah, duduk di atas jalan yang benar. Selepas membaca doa-doa yang tersebut, sunat juga berdoa dengan apa jua doa yang kita sukai, apa doa yang kita nak. Tapi dengan syaratnya jangan imam lah. Kalau kita imam, kita doa situ, nyanyi ke makmum belakang. Tak. Imam ni tidur kau ni. Kan ada hak bangun pergi angkat sebagai tu imam kan. Imam, ada orang tegur susah pula kita tak? Kalau solat seorang dipersilakan. Kalau imam tak, imam ringkas jelah. Baca doa yang 4 perkara tadi dah cukup lah. Allahu akbar. Pada saat yang berkat itu mengenai kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Jadi macam mana ustaz saya tak pandai ni bahasa Arab ni, tak apa, tulis buat Arab tok kat depan tu baca ya. Waktu kita nak baca tu baca, tengok. Yang ke-24, memberi salam yang kedua. Salam yang pertama duduk mana? Rukun. Salam yang kedua sunat. Dan berpaling ke kanan dan ke kiri. Tak paling pun tak apa, assalamualaikum habis dah. Tapi berpaling itu masuk dalam sunat. Dalilnya an Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallim an yaminihi. Nabi kata assalamualaikum warahmatullahi wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rawahu Abu Daud. Maksudnya kata Wa'il radhiyallahu anhu, aku ada mengerjakan salat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semasa mengakhiri salat dia memberi salam ke kanan, sebelah kanannya dengan berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dia berpaling pula ke sebelah kiri dengan berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lewat riwayat wabarakatuh tu ada riwayat daripada Abu Daud. Biasa kita kata assalamualaikum warahmatullahi kan, wabarakatuh jarang. Kalau sebut wabarakatuh ini pelik orang tak. Mari mana pula ni ada riwayat di sini, riwayat daripada Abu Daud. Imam Nawawi kata sahih riwayat tambahan wabarakatuh tu. Boleh kita amalkan sekali-sekala. Kalau kita seorang tak ada masalah, tapi kalau kita imam buat yang biasa sudahlah. Takut naik ke jabat pula, susah pula kita nak jawab. Sebagaimana yang telah diterangkan dahulu bahawa yang wajib ialah salam yang pertama. Tentang salam yang kedua, maka itu adalah sunat. Berpaling ke kanan dan ke kiri sebagaimana yang disebut dalam hadis ini juga sunat. Jadi jangan duduk kelahilah dalam masalah ini. Cuma jangan terlupa sebagaimana saya sebut di awal tadi bahawa semua amalan-amalan itu termasuk dalam sunnah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita wasallu kama raaitumuni usalli. Jadi kalau kita boleh buat semua, itulah yang terbaik. Kalau tak boleh buat semua sunnah yang ada ini, jangan ditinggalkan semuanya.
buat setakat mana yang kita mampu, insya-Allah. Di samping kita upgrade, naik, tambah sikit-sikit, biar sampai kepada darjat al-kamal, ataupun biar sampai kepada darjat yang hampir kepada sempurna solat kita, insya-Allah. Tamatlah kita perkara sunat di dalam solat. Berapa semua sunat hai'ah kita ada berapa? 24. Jadi kita kena ingatlah waktu apa ni, tanda tajuk kita ni, kita kena ingat sunat hai'ah daripada nombor sekian kepada nombor yang ke-24. Itu baru senang kita nak belajar balik dalam ini. Baik, sebagai penutup kepada perkara-perkara yang sunat dalam solat ini, biasanya para ulama kita akan menyebut satu lagi masalah, dia itulah zikir selepas solat. Ini dipanggil zikir selepas solat. Ini sebagai melengkapkan kepada solat. Dia bukan solat dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, sudah dah. Kalau nak bangun, Assalamualaikum yang pertama tadi, kalau nak bangun balik boleh bangun dah. Tapi zikir ni dia susunan dia duduk selepas solat. Tapi dia bukan dalam solat. Dia panggil pelengkapnya. Pelengkap. Macam kita sudah makan nasi, ada lagi orang keluar air teh ke apa, dia kuih. Kalau tak makan kuih itu kenyang dah tak? Tapi itu lengkap, nak lengkap. Dalam ibadat kita ni, kita kena terikat dengan format yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat, barulah kita dapat kesempurnaan. Jadi insya-Allah kita cuba tengok zikir yang Nabi kita ajar dalam tajuk ini. Tajuk dia nya zikir dan berdoa sesudah memberi salam. Maknanya zikir selepas salat. Untuk menyempurnakan salat fardu yang 5 yang telah dikerjakan, disunatkan beristighfar dengan membaca zikir. Beristighfar di sini dengan membaca zikir. Apa dia istighfar? Tengok dia punya nota ni. Dengan membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya, serta berdoa sesudah memberi salam, kerana saat itu termasuk di antara saat-saat yang mulia yang diharapkan makbul doa padanya. Jadi perkara-perkara yang pertama yang disunatkan melakukan yang sudah memberi salam ialah menyapu kepala dengan tangan kanan sambil membaca. Jadi biasa kita tengok orang bila kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak tangan atas kepala. Baca apa? Bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhab anni alhamma wal hazan. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ini. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripada kesusahan dan perkara yang mendatangkan duka cita. Hadis ini menurut hadis riwayat At-Tabarani. Riwayat At-Tabarani. Menurut hadis riwayat Ibnu Sunni, itu riwayat At-Tabarani. Ini riwayat Ibnu Sunni pula. Lafaz dia nya macam ni. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Jadi semuanya ada Allahumma azhabil annil hamma wal hazan. Aku menaik saksi serta meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripada kesusahan dan perkara-perkara yang mendatangkan duka cita. Jadi amalan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik saja selesai mengerjakan sembahyang dengan memberi salam. Menurut hadis yang pertama, riwayat At-Tabarani, baginda menyapu dahinya dengan tangan kanannya sambil membaca doa yang pertama itu. Satu. Menurut hadis yang kedua, riwayat Sunni, baginda menyapu kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa yang kedua. Kita boleh memilih salah satunya, iaitulah menyapu kepala sambil membaca doa yang pertama, atau menyapu dahi sambil membaca doa yang kedua, kerana kedua-dua cara itu ada diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan tanda rimak kat tepi ni, hadis ini dipertikaikan kesahihan oleh ulama-ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah dia punya sanad.
Muhaqqiq dalam kitab Al-Azkar mengatakan isnaduhu, sanadnya lemah, dhaif. Jadi kerana itulah kita lihat sebahagian daripada masyarakat dan para ulama kita tidak menerima amalan ini sebab sandaran dia tidak kuat. Tulis sini, sandaran kepada sapu muka tu, tak sapu tangan ke atas kepala ni, hadisnya dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis. Ada yang cuba nak menguatkannya, tapi nampaknya dalam penelitian ulama hadis kata tidak naik kepada darjat yang lebih tinggi, tak lebih daripada dhaif. Jadi timbullah khilaf di sini. Ada orang tak buat dan ada orang yang buat. Jadi orang yang nak buat kerana dengan hadis yang lemah ini, kita mengatakan benda itu benda khilaf. Tapi kalau orang tak buat kerana hadisnya dhaif, kita mengatakan itu terpulanglah kepada masing-masing. Bagi sayanya, solat dah selesai, kenapa kita nak menimbulkan perbalahan dalam masalah nak sapu muka atau sapu muka? Tapi memandangkan hadis itu lemah, jadi kalau kita tinggal pun tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya kalau kita kelahi tentang dia. Jelas di situ dah. Apa jadi masalah? Kalau dia ni tak sapu muka ni, apa punya mazhab lah? Tak ada mazhab apa-apa. Mazhab dia tak nak terima riwayat-riwayat yang lemah ini. Jadi kita dalam amalan-amalan yang sahih hanya banyak kita tak buat, kita pergi ambil yang lemah untuk dibuat dan untuk diperbalahkan di tangan masyarakat. Ni yang saya naknya hak ni. Tanda sini. Hak ni kita kena buat. Dan saya nak kempen suruh buat. Hadis yang ke-129, An Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallaha salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, hak ni riwayat Muslim, riwayat lafaz ni lafaz yang sahih, riwayat Imam Muslim. Ingat tak ingat kita? Cuba kata Allahumma istighfar. Na'am. Mula-mula lepas bagi salam, sama ada nak sapu muka atau sapu kepala, itu terpulanglah masing-masing. Kalau kata hadis itu lemah tak nak sapu, selesai. Kalau kata nak sapu juga walaupun lemah pun sapulah, masing-masing bawa diri. Yang penting solat dah selesai. Tapi saya lebih suka kita terus kepada istighfar. Istighfar kita kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana rawi hadis dia kata apa? Faqultu lil Auza'i, aku tanya Auza'i, ulama besar, kaifal istighfar? Bagaimana Nabi kita istighfar? Qal astaghfirullah, astaghfirullah. Mana kita ringkas je. Kita kata lepas pada bagi salam, kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau nak panjangkan sikit, astaghfirullahalazim. Tapi ringkas tu lebih baik kerana banyak lagi bacaan di belakang. Hak panjang-panjang tu di tempat lain, bukan salah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah, itu di tempat lain, itu dipanggil zikir munajat, bukan zikir lepas salat. Jadi setiap benda tu ada dia punya format dia. Ada format dia. Dia kata apa salahnya? Mana boleh apa salah tu? Ni kak-kak kita ni waktu buat kek boleh tak campur-campur jadi boleh makan, tapi orang panggil dia punya cara. Lepas solat Nabi kita terus istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3. Saya bagi 3 belakang ni. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal ikram. Ingat dah? Alhamdulillah. Lepas pada ni tak payah bawa buku, ingat terus. Kalau imam tak baca kat depan pun muslimin dan muslimat teruskan baca zikir ni. Banyak imam-imam ni dia ikut keadaan, dia kelang kabut, dia nak pergi pejabat, nak pergi anak sekolah, ada orang nak pergi sana sini, jadi dia baca ringkas. Lepas dia baca, kita teruskanlah zikir kita ni. Kalau tidak, kita kerugian besar ni, kerugian besar. Kemudian Nabi baca 3 ni saja. Dia mau tanya pula, yang biasa kita baca tu mari mana? Yang biasa kita baca kan, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ada ke tak ada tu? Kata di Al-Ijluni dalam kitabnya Kashful Khafa, Ijluni kata apa? Wa qala Ibnul Jauzi fi Syarhil Masabih wa amma ma yuzadu. Adapun bacaan yang ditambah lepas pada Allahumma antas salam sampai ke Jalal Ikram tu, wa ilaika yurja'us salam fahayyina salam tu, al-qisas. Ini tambahan daripada orang
wa aqulu mazaduhu fala aslalahu, tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda baca lepas salam dengan doa tambahan tersebut. Ai fi kaunihi hadisan, makna tak salah, makna dia betul. Fahayyina rabbana wa adkhilnal jannata bisalam, makna, tapi dari sudut format bacaan Ibnu Jauzi kata tidak ada asal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas salat. Ada bacaan tu ada, tapi di tempat lain. Kat mana? Tanda situ. Qultu, kata di Kashful Khafa, innama warada fin nazari ilal baiti, ada riwayat daripada Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Kubra, iaitulah dia baca doa ni, Nabi kita baca doa ni ketika tengok Kaabah. Waktu dia tengok Kaabah dia baca. Nabi kita tengok Kaabah, dia angkat tangan dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan ila akhiril hadis. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhisul Habir juga memberi ulasan yang sama. Jadi saya kata tak salah lah nak baca, tetapi beramal iltizam dengan lafaz nabawi yang Nabi kita ajar lepas salat itu lebih aula, kerana tentulah ada sebab kenapa Nabi kita pilih lepas salat baca hak ni, kenapa Nabi kita pilih waktu tengok Kaabah baca hak ni. Kalau kita kaji satu-satu, di sana ada hikmat dan rahsianya yang tersendiri. Selepas itu sunat bertasbih, bertahmid dan bertakbir seperti yang diterangkan dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Maksudnya, siapa yang bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, semuanya berjumlah 99. Kemudian digenapkan jadi 100 dengan menyebut la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kita dapat? Nascaya diampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa kecil ialah, sekalipun dosa-dosanya itu banyak seperti buih di laut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berapa banyak dah kita tak guna kelorok ni? Banyak ke sikit? Lepas solat tak baca zikir ni banyak kali dah. Imam tak baca. Imam pula dia cerdas besar, jangan menyalahkan orang. Hari salah ke kita. Saya tak baca, jangan kata orang tu tak baca, ni tak baca. Bukan syarat imam kena ajar semua orang. Lepas solat zikir sendirilah. Ini faedah kita belajar. Jadi baca doa 33 ni diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Menurut huraian ulama, bacaan tasbih yang tersebut sunat diiringi dengan bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Seperti dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin. Tengok terjemahan dia. Biasanya Nabi membaca pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan salat fardu yang 5, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kemudian selain itu disunatkan juga baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mana dalilnya? Dalilnya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Muaz la tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Tengok terjemahan daripada Muaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aku berpesan kepada kamu wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan daripada membaca pada tiap-tiap kali engkau selesai mengerjakan salat Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Disunatkan juga membaca qul huwallahu ahad sehingga akhir.
Qul a'udzu rabbil falaq sehingga akhir, Qul a'udzu rabbin nas sehingga akhir, serta ayatul kursi sehingga akhir, dan surah al-fatihah. Nah, dalam kitab kita ni ada surah al-fatihah. Kita tengok dalam hadis ada ke tak ada. Apa yang ada dalam hadis? Diterangkan dalam hadis yang berikut, an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwizati dubura kulli salatin. Rawahu Imam Ahmad. Kata Uqbah bin Amir, aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membaca surah-surah al-muawwizat. Apa dia surah muawwizat? Muawwizat tengok 152 dalam nota kaki tu. Sini 152. Lagi nota kaki dia tak. Ini pencetak dia kena saya mau balik ni. 162 bukan 152. 16. Surah Al-Mu'awwizat ialah Qul a'udzu rabbil falaq, Qul a'udzu rabbin nas, dan termasuk juga surah Al-Ikhlas. Maknanya Nabi kita arahkan Uqbah baca apa? 3 qul. Istilah mudahnya 3 qul. Qul wallah, Qul a'udzu rabbil falaq, Qul a'udzu rabbin nas. Pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan solat. Baca tak baca kita? Alhamdulillah waktu baca. Waktu tak baca juga. Mengenai ayat kursi, mana dalil pula? Dalilnya an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al maut. Siapa membaca ayat kursi pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan salat fardu yang 5, tidak ada yang dapat menghalangnya daripada masuk syurga melainkan masa kematiannya yang belum sampai lagi. Maknanya orang tak mati boleh masuk syurga ke tak? Tak boleh. Jadi kena mati dulu. Artinya amalan ini besar. Amalan ini siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas salat, dia ada tiket nak pergi ke syurga. Kita baca ke tak? Sama ya jawapannya. Baca ketika baca. Nah, baik. Disunatkan juga membaca zikir yang berikut sebanyak 10 kali selepas sembahyang maghrib dengan subuh. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disunatkan juga membaca ayat-ayat suci syahidallah dan qulillahumma malik hingga akhir bighairi hisab. Jadi semua ni kita perlu kepada sandaran-sandaran dalil-dalil yang minta supaya kita baca sedemikian. Jadi sebahagian daripadanya tidak ada dalil, yang ada dalilnya ini sajalah. Mana ada dalil? Saya sebut semula di sini. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ikram, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau lepas subuh dengan ni baca ni, ataupun waktu lain terus pergi pada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Lepas subuh dengan maghrib kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jadi ada setengah riwayat tambahan di sini 10 kali ini sebelum kita ubah kaki kita. Tambah situ sikit. Kita tak bagi orang ramai-ramai atas masjid. Ni tak tahan orang dengar duduk zikir, ada orang masbuk kat belakang, dia lompat dah pergi cari. Nak pergi cari tiang lah apa-apa lah. Duduk diam-diam di situ. Sabar dulu sekejap. Jadi ada riwayat kata sebelum dia ubah kedudukan kaki. Sebelum ubah kedudukan kaki, kita baca hak ni dulu, kan? Kemudian baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan kita baca ayatul kursi. Lepas pada tu
tasbih lah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhirnya. Dan kita baca juga Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau lepas salat subuh kita baca juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun bacaan yang lain seperti baca Al-Fatihah lepas salat, tidak ada riwayat yang menyebut sedemikian. Dan juga baca apa ni tadi yang disebut qulillahumma malikal mulk, itu semua tidak ada riwayat yang sahih. Ada dalam kitab-kitab kita, cuma saya suka ringkaskan benda ni kerana saya memahami realiti semasa. Realiti semasa hari ni, tuan-tuan dan puan-puan semuanya kelang kabut dan sibuk nak cepat pergi. Jadi kita memadailah, kita fokus kepada bacaan yang sahih, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan 10 bacaan itu yang ada. InsyaAllah dalam siri yang akan datang saya akan bagi satu seorang zikir yang ringkas yang kita kumpulkan supaya mudah nak bawa ke mana-mana. Kalau tak ingat boleh tengok kertas sehingga ingat. Kalau siapa ingat, insya-Allah saya kata, ustaz saya nak tasmik ni. Nak tasmik mana nak dengar hak kita hafal tu. Kita suruhlah tasmik dengan siapa-siapa. Kalau betul-betul ingat, boleh hadiah. Disunatkan juga membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah doa yang berikut: Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa minal jubni wal fashal wa min ghalabati ad-dayn wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi doa-doa ni menarik, tuan-tuan boleh baca, tengok terjemahan yang ada makna sini cukup besar. Terutama sekali semua doa ni cantik belaka. Nak kata nanti. Jadi perlu kepada huraian yang panjang, kita akan hurai nanti insya-Allah, ataupun tengok dalam rakaman syarah saya kepada kitab Riyadhus Salihin dalam kitab doa. Kitab-kitab doa dan zikir memang kita dah hurai panjang tajuk ni. Dalam hadis yang berikut diterangkan tentang doa yang banyak sekali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kandungannya meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru da'watin yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam dalam bab yang ke-2.5, sembahyang sunat dan bahagian-bahagiannya. Dengan itu tamatlah program kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.